Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita berjumpa sekali lagi dalam kelas ibadat darjah khas. Pelajaran yang pertama, tajuk udhiyah, iaitu korban. Pengertian udhiyah. Masyarakat kita lebih menyebut udhiyah sebagai korban. Apakah dimaksudkan dengan udhiyah? Udhiyah ialah sembelihan binatang seperti unta, lembu dan kambing, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada hari raya Aidil Adha atau hari raya haji. Dalil pensyariatan udhiyah adalah seperti dalam surah Al-Kawthar ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalli li rabbika wanhar. Hukum melaksanakan ibadat udhiyah adalah sunat muakkad. Apa yang dimaksudkan dengan sunat muakkad ialah sunat yang sangat-sangat dituntut, sama ada pada ketika itu kita mengerjakan ibadah haji ataupun tidak. Tetapi ada kalanya ibadah udhiyah daripada sunat muakkad menjadi wajib, iaitu apabila dinazarkan. Apabila seseorang bernazar untuk melakukan udhiyah, maka haram baginya memakan daging korban nazar tersebut. Contoh lafaz nazar ialah, aku jadikan haiwan ini untuk korbanku. Nazar bermaksud sesuatu janji atau sumpah yang dibuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah atau dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu. Waktu udhiyah adalah bermula dari naik matahari pada 10 hari bulan Zulhijjah. Afdalnya ialah yang terbaik selepas menunaikan solat hari raya dengan 2 khutbah. Dan akhir waktunya ialah pada jatuh matahari 13 hari bulan Zulhijjah. Ini bermaksud waktu mengerjakan ibadat udhiyah ialah ada pada hari yang ke-10, 11, 12 dan 13 hari bulan Zulhijjah. Hari yang ke-10 dikenali sebagai hari raya haji dan juga dikenali juga sebagai hari nahar. Dan hari yang ke-11, 12 dan 13 dikenali sebagai hari tasyrik. Adakah diterima melakukan ibadah udhiyah atau korban di luar waktu yang ditetapkan ataupun selepas hari 10, 11, 12, 13? Maksudnya 14 hari bulan Zulhijjah baru dilakukan ibadah korban tersebut. Ibadah korban atau udhiyah yang dilakukan di luar waktu tidak dikira sebagai korban. Tetapi sekiranya korban tersebut adalah korban yang dinazarkan daripada sunat menjadi wajib, tetap wajib dilaksanakan walaupun telah habis waktunya, telah tamat waktunya dan korban tersebut dikira sebagai korban qada. Haram mentakhirkan atau sengaja melewat-lewatkan waktu korban nazar tanpa sebarang keuzuran. Kita teruskan lagi pelajaran kita, iaitu dengan binatang yang boleh dikongsikan 7. Sebagaimana yang kita diketahui di peringkat awal kita belajar tadi, bahawa binatang yang boleh dibuat korban adalah binatang seperti lembu, kerbau, unta, kambing, kibas. Haiwan yang manakah yang boleh dikongsikan dengan 7 orang ataupun haiwan manakah yang hanya boleh dibuat untuk seorang saja? Unta, lembu, kerbau boleh dikongsikan dengan 7 orang walaupun berbeza niat. Contohnya, sekiranya ada 7 orang nak berkorban menggunakan unta yang sama, 2 orang berniat untuk korban, seorang berniat untuk dijual dan selebihnya berniat untuk dimakan. Dibenarkan walaupun berbeza niat. Diharuskan juga berkongsi 7 bahagian ini
dengan kafir zimmi. Kerana berbeza niat tidak akan mencacatkan korban. So, kita lihat jadual pengiraan korban. Kita bermula dengan unta. Unta yang boleh dibawa korban ialah apabila umurnya telah pun masuk 5 tahun, masuk 6 tahun. 5 tahun, masuk 6 tahun. Dan boleh dikongsikan dengan 7 orang. Yang kedua adalah lembu yang telah berusia 2 tahun, masuk 3 tahun, juga boleh dikongsi 7 orang untuk 1 ekor. Seterusnya ialah kerbau. Kerbau dengan lembu, dia kategori yang sama. Umurnya ialah 2 tahun, masuk 3 tahun. Umur kerbau tersebut adalah telah pun 2 tahun, masuk ke 3 tahun dan boleh dikongsikan dengan 7 orang. Haiwan yang keempat ialah kibas. Umur kibas ialah 1 tahun ataupun telah gugur giginya. Dan kibas hanya boleh dibuat korban untuk seorang sahaja. Yang kelima adalah kambing. Umur ataupun usia kambing itu hendaklah 2 tahun, masuk 3 tahun. Dan kambing hanya boleh digunakan untuk seorang saja. Untuk korban seorang saja. Okey. Binatang yang paling afdal dibuat korban ialah kambing dan kibas. Maksudnya ialah sekiranya ada 7 orang nak melakukan korban, adalah lebih baik dia berkorban dengan 7 ekor kambing daripada dia berkongsi 7 orang dengan seekor lembu atau unta atau kerbau. Harus melakukan korban dengan binatang jantan ataupun betina ataupun binatang unsa. Tidak ada kata yang lebih afdal adalah binatang yang jantan. Tidak harus. Semuanya adalah harus. Jantan ke, betina ke, unsa ke. Semuanya harus. Dan disyaratkan pada binatang korban ialah tiada aib. Maksud tiada aib bila binatang korban itu tak ada sebarang kecacatan. Dan tidak berlaku sesuatu yang boleh mengurangkan daging. Pada binatang tersebut tidak ada suatu benda yang berlaku seperti kudis ke atau sebagainya yang boleh mengurangkan daging binatang tersebut. Di sini ada 9 jenis kecacatan binatang yang tidak diterima korban. Tak boleh langsung berkorban dengan 9 kecacatan yang ada pada binatang. Yang pertama, tiada atau terpotong. 2 tu. Tiada telinga atau terpotong telinga. Yang kedua, terpotong ekor. Asalnya dia ada ekor. Lepas tu terpotong ekor dia. Tak boleh dibuat korban. Yang ketiga, terpotong lidah. Yang keempat, berkudis. Kerana apa? Kerana kalau dia kudis banyak tu kan, kena buang kudis yang ada dekat daging tu, dah boleh mengurangkan daging korban tersebut. Seterusnya, terlalu kurus. Dah tak ada benda nak kasih. Daging tak ada, dah tulang aja. Yang seterusnya ialah baru beranak. Kenapa? Biasanya haiwan yang baru beranak pun dia kurang daging dia. Dan yang ketujuh, bunting. Maksud bunting ialah haiwan tersebut sedang hamil, sedang mengandung. Dan yang ke-8, buta. Berkorban dengan haiwan yang buta. Dan yang seterusnya ialah tempang. Kakinya tempang, jadi sebab akan menyebabkan kuranglah daging yang ada pada haiwan tersebut. Tidak harus berkorban dengan binatang cacat kecuali dinazarkan. Maksudnya gini, sebelum binatang tu cacat, dia dah bernazar yang dia akan berkorban dengan binatang tersebut. Kemudian tiba-tiba berlakulah terpotong ke ekor binatang tersebut. Jadi dia dah nazar, dia kata binatang ni dia nak korbankan. Jadi dia tetap juga kena buat kerana dia dah nazar. Tetapi ada juga kecacatan yang sah dibuat korban. Sedikit kecacatan. Kita lihat contohnya ialah tiada atau patah tanduk. Binatang tu lahir-lahir memang tak ada tanduk. Ataupun tanduk dia terpatah. Kenapa pula tanduk ni kalau tak ada ke, kalau dia patah tanduk ke, boleh dibuat korban? Kerana tanduk ni dia tidak mengurangkan daging. Tak ada orang makan tanduk lah. Senang kata memang siapa nak makan tanduk, tak ada keperluan dengan tanduk ni. Kemudian yang kedua ialah terbelah.
terbelah ataupun ditebuk telinga. Beza dengan yang tadi yang tak boleh terpotong atau tak ada. Dia terus tak ada. Kalau ditebuk kan dia cuma tebuk je dan terbelah, dia tak mengurangkan daging. Kemudian seterusnya yang ketiga, tiada ekor. Berbeza dengan yang tak boleh tadi, dia memang terpotong ekor. Dia terpotong. Asalnya ada, lepas tu terpotong. Tapi yang boleh ialah yang langsung memang lahir-lahir dia tak ada ekor. Seterusnya yang keempat, tiada kantung susu. Tempat susu tu, tempat letak susu banyak tu dia tak ada. Seterusnya tak ada gigi. Tak kisah pun kalau haiwan tu tak ada gigi sebab tak ada orang makan gigi dia. Dan tiada zakar. Tiada zakar pun tak dikira sebagai kecacatan yang sedikit sebab tak ada orang makan zakar binatang itulah, tidak mengurangkan apa-apalah. Dan seterusnya ialah dikasih zakarnya. Apa maksud dikasih ni? Ada pelajar yang dia pening, cikgu kasih apa? Dia nak kasih apa? Bukan kasih tapi dikasih. Maksud dikasih ialah dikhatankan binatang tu. Dia sebab bila dikhatankan, dimandulkan lah, istilah orang kita kata dimandulkan dengan tujuan supaya binatang tersebut boleh jadi gemuk. Sebab dia cuma makan aja. Binatang yang telah dimandulkan ni dia biasa dia tak ingat apa-apa, dia tak fikir apa dah. Dia cuma tahu makan dan akhirnya boleh menyebabkan daging dia banyak, kan? Okey. Okey, kita sambung pula yang kasih ni tadi. Yang tadi ada ramai pelajar confuse ni. Apa kasih apa? Nak kasih apa cikgu? Bukan kasih bukan kasih tapi kasih. Apakah hukum sebenarnya mengkasihkan binatang ni? Memandulkan binatang. Kita biasa dengar orang mandukan kucing kan. Dia nak kucing tu sihat gemuk lawan gebu kan, jadi dia mandulkan. Ada dua hukum mengkasihkan binatang. Yang pertama hukumnya harus. Harus hanya bagi binatang yang halal dimakan saja. Kita boleh makan lembu, kita kasihkan lembu. Kita boleh makan kambing, kasihkan kambing. Dan haram mengkasihkan binatang yang haram dimakan. Contohnya kucing kita, kucing kita tak nak pergi merayau jiran sebelah. Kan kita nak kucing kita gemuk, lawa, gubu, montel-montel gitu, cute-cute gitu. Jadi kita kasihkan dia, haram hukumnya ya. Okey, seterusnya kita cerita tentang niat pula korban. Syarat niat korban, niat hendaklah disebut ataupun hendaklah berniat korban ketika menyembelih. Kalau kita sembelih sendiri korban kita, binatang korban kita, niatlah ketika kita menyembelih. Sekiranya kita wakilkan sembelihan kita kepada orang lain, maka niat semasa menyerahkan binatang korban kepada penyembelih. Dan kita diharuskan mewakilkan niat korban kita pada Muslim mumayyiz yang lain. Boleh serahkan pada siapa-siapa orang Muslim yang telah pun mumayyiz. Tetapi tidak disyaratkan niat jika kita memang telah bernazar. Sebab nazar kita tu sudah dikira sebagai niat. Baiklah, kita masuk pula kepada pembahagian daging korban sunat. Macam mana cara nak bahagikan daging korban ni? Selalu kalau ada program korban dekat kampung kita, isu-isu pembahagian daging korban ni pun selalu jadi permasalahan. Ada perbalahan kat situ. Jadi para pelajar dengar betul-betul, memadai sedekah sekadar yang wajib. Daripada kita berkorban tu, memadai sedekah yang wajib saja. Sekadar ni berapa? 1/2 kilo. Dan selebihnya kita ambil sendiri, kita makan sendiri. Itu memadai. Tapi lebih afdalnya, lebih baiknya kan kita dah niat nak berkorban, lebih baik kita sedekahkanlah semua pada orang lain, ya tak? Sedekahkan dia pada orang yang memerlukan sebab kita dah niat nak berkorban. Itulah nilainya ataupun maksudnya pengorbanan. Tetapi boleh juga dengan kaedah seterusnya, iaitu dibagi kepada 3 bahagian. 1/3 disedekahkan kepada orang miskin. 1/3 daripada daging korban tu bagi pada orang miskin. 1/3 lagi dihadiahkan kepada orang kaya. Kalau orang miskin dikira disedekahkan. Kalau orang kaya dikira dihadiahkan. Dan 1/3 lagi diambil untuk diri sendiri. Sebab sebab daging ataupun melakukan ibadah korban ni bukan satu ibadah yang mudah. Daging pun nilainya sangat tinggi. Biasanya orang teringin kan nak makan juga daging ni. Jadi bolehlah ambil 1/3 daripadanya untuk diri sendiri dan ahli keluarganya.
Seterusnya kita lihat pula ada beberapa hukum berkaitan dengan daging korban. Dekat sini saya asingkan ada haram. Haram makan daging korban nazar. Apabila seseorang tu telah pun bernazar nak buat korban, maka dia dan orang yang di bawah tanggungannya seperti anak dia ke, kalau dia ada isteri dia ke, kalau dia bela orang tua dia, jadi orang tua dia pun yang berada di bawah tanggungannya, haram memakan daging korban yang telah dinazarkan. Yang kedua, haram juga orang yang murtad, na'udzubillah, orang murtad, orang yang keluar daripada agama Islam, makan daging korban yang dibuat untuk dirinya atau untuk orang lain. Ada orang tu dia buat korban, tetapi dia murtad, na'udzubillah. Dia haram makan daging korban yang dibuat tu untuk yang korban untuk diri dia atau untuk diri orang lain. Haram juga menjual semua bahagian daging korban. Buat korban lepas tu jual, semua hukumnya haram. Dan seterusnya haram menjadikan upah kepada penyembelih. Daging korban ni haram dijadikan upah kepada orang yang ditugaskan untuk menyembelih. Tidak haram jika disedekahkan. Ada beza tu, yang haram upah. Kalau disedekahkan hukumnya dibenarkan, tidak haram. Haram juga orang yang menerima daging korban sedekah. Haram orang yang menerima daging korban sedekah atau hadiah menjualkan daging korban itu kepada kafir zimmi. Dia dah dapat sedekah ataupun hadiah dari daging korban itu dari orang lain, kemudian dijualkan pula kepada orang kafir zimmi. Mungkin ada pelajar tanya, kafir zimmi itu kafir apa? Sebenarnya kafir ni kalau ikutkan dia ada harbi dan ada zimmi. Maksud kafir harbi ialah kafir yang tinggal dalam negara Islam tapi tidak mengaku taat setia kepada pemerintah Islam dan wajib diperangi. Sementara kafir zimmi adalah kafir yang tinggal dalam negara Islam dan dia mengaku taat setia kepada pemerintah Islam dan dia tak wajib diperangi, namanya kafir zimmi. Hukum seterusnya ialah hukum wajib. Ada hukum yang berkaitan dengan daging korban seterusnya ialah wajib sedekahkan semua daging korban nazar dan wasiat. Apabila seseorang itu melakukan korban nazar dan korban wasiat, maka hendaklah daging korban nazar dan wasiat ni wajib disedekahkan semuanya. Seterusnya wajib sedekahkan daging yang masih mentah, memadai setengah kilo seorang bagi setiap seorang fakir miskin. Okey, sedekahkan daging korban hendaklah dalam keadaan daging tu yang masih mentah, yang belum dimasak. Hukumnya wajib. Dan seterusnya wajib ganti dengan wang senilai dengan harga daging jika terlalu sedikit untuk disedekahkan. Contoh macam tadi, dia korbankan yang kurus, yang tak cukup daging kan, yang dagingnya sangat sedikit, maka hendaklah digantikan dengan wang yang senilai dengan harga daging. Sunat pula memakan daging korban. Bagi orang yang berkorban, sunat memakan daging korban, afdalnya dia makan bahagian hatinya. Seterusnya kita ada kat sini hukum harus. Harus menghadiahkan kulit binatang yang telah dikorbankan tu tadi untuk dibuat kasut. Dihadiahkan untuk buat kasut atau buat lapik, maksudnya dia tak dimakan pun kulit tersebut. Harus hukumnya. Maksudnya ialah dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang lain, buat alas kaki, alas kasut dan juga buat lapik. Biasa kalau ada setengah orang dulu dia yang pakai pelana kan, letak dekat haiwan tu, dia buat lapik pelana kuda dia ke kan. Kemudian harus juga wali melakukan korban untuk orang yang di bawah tanggungannya tanpa izin. Seorang bapa ataupun seorang suami atau seorang datuk yang mempunyai orang-orang di bawah tanggungannya, dia nak buat korban untuk anak-anak dia ataupun kalau suami dia nak buat untuk isteri dia kan, tanpa meminta izin, tak beritahu pun pada orang yang di bawah tanggungannya ni, hukumnya adalah harus.
Tetapi tidak sah melakukan korban untuk orang lain yang masih hidup tanpa izin. Orang-orang yang bukan di bawah tanggungannya, seperti dia ada kawan yang sangat disayang ke, dia nak buat korban untuk kawan ini, nak senyap-senyap, nak bagi hadiah korban pada kawan dia tanpa minta izin, hukumnya tidak sah. Dan tidak sah juga melakukan korban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali kalau sebelum dia meninggal dunia dia berwasiat supaya melakukan ibadah korban untuknya. Okey. Alhamdulillah para pelajar, tamatlah kelas kita dari mata pelajaran ibadat. Tajuk yang pertama iaitu ibadah korban. Sekiranya para pelajar ada sebarang masalah tentang isi pelajaran ini, ada apa-apa yang kurang faham, boleh menghubungi, merujuk kepada guru kelas masing-masing. Dan jangan lupa jawab soalan yang diberikan, yang saya sertakan dalam link seterusnya nanti semasa saya edarkan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.